Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam #09educators. Salam Go Above and Beyond 2023. Jadi Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama mengupas apa yang saya maksudkan dengan program saya bersempena dengan SPM, iaitu Go All Out, No Blackout. Jadi bermaksudnya kita sudah memasuki tahun 2023 dan daripada hari saya bercakap ini, calon-calon SPM ini mempunyai lebih kurang 45 hari untuk mereka bersedia sebelum menghadapi peperiksaan SPM yang sebenar, peperiksaan SPM yang bertulis. Tetapi seawalnya mereka sudah pun menghadapi peperiksaan SPM melalui ujian mendengar, ujian bercakap, ujian hafazan dan juga ujian amali. Jadi apa yang saya maksudkan dengan all out ni adalah supaya bukan sahaja para pelajar tetapi juga guru-guru dalam tempoh masa ini setelah kita mendapat apa yang kita katakan keputusan percubaan SPM, maka sewajarnya kita telah menganalisa dan kita telah mengetahui di manakah kelemahan para pelajar kita ini, dan seharusnya kita membuat strategi dan persediaan yang sewajarnya untuk kita secara all outnya membantu para pelajar ini. Dan untuk para pelajar sudah tentulah inilah masa yang agak kritikal untuk kamu membuat persediaan yang sebaik-baiknya agar apabila kamu memasuki Dewan Peperiksaan, kamu tidak mengalami masalah blackout. Yang mana masalah blackout ini bermaksud kamu tidak dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan di dalam kertas soalan itu. Jadi disebabkan itulah saya menggunakan satu tagline, Go All Out, No Blackout, supaya dengan persediaan rapi yang dibuat, maka para pelajar ini akan dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan di dalam Dewan Peperiksaan nanti. Dan untuk tujuan ini, kita sangat berharap agar apa yang hendak kita capai untuk JPM Perlis ini dan juga untuk sekolah-sekolah di Perlis adalah supaya keputusan kita akan go above and beyond. Bermaksudnya keputusan yang akan kita dapat nanti sewajarnya yang terbaik yang pernah kita dapat dalam tempoh 5 tahun ini. Jadi that's why lah saya menggunakan tagline Go Above and Beyond kepada sekolah-sekolah di negeri Perlis untuk kita mencapai sesuatu yang kita tidak pernah capai sebelum ini. Okey, kita selalu melihat orang lain, melihat kehebatan orang lain. Baru-baru ini di dalam World Cup, FIFA World Cup, kita melihat bagaimana kehebatan Messi memimpin Argentina untuk memenangi Piala Dunia mereka yang ketiga. Kita selalu mengatakan Messi ini hebat, pemain Argentina ini hebat, tetapi kita tidak menyedari bahawa sebenarnya diri kita juga hebat. Jadi kalau kita melihat gambar proses persenyawaan itu, maka sebenarnya kita wajar merasakan yang diri kita juga sebenarnya hebat. Dan saya percaya SPM ini adalah platform utama untuk menunjukkan bahawa anak-anak yang bersama-sama saya ini juga hebat. Guru-guru juga sudah pasti ingin menunjukkan bahawa kita juga adalah guru-guru yang hebat. Pengetua-pengetua sekolah juga ingin membuktikan bahawa kita juga adalah pemimpin sekolah yang hebat hingga boleh memimpin anak-anak kita ini untuk mendapat keputusan yang baik. Jadi daripada gambaran ini memang kita sudah semula jadi hebat. Daripada awal kejadian kita hanya satu sperma yang paling kuat sekali yang telah dapat disenyawakan hingga menjadikan kita. Jadi sewajarnya lah kita merasakan diri kita hebat dan membuktikan kehebatan kita dengan memberikan keputusan yang terbaik dalam peperiksaan SPM ini nanti. Okey, kembali kepada cerita Messi. Kita selalu kata Messi ini hebat, tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak sekalian, kalau anak-anak membaca cerita Messi, Messi juga sebenarnya ada masalah. Dia juga bukanlah dilahirkan hebat. Sewaktu kecilnya dia mengalami masalah kekurangan zat makanan hingga kan disebabkan saiznya yang kecil tidak ada kelab yang hendak mengambilnya bermain.
kerana ibu bapanya terdiri daripada kumpulan yang mempunyai masalah untuk membekalkan makanan yang berkhasiat pada dia. Messi juga adalah seorang micro-autism, yang mana dia dikategorikan dalam pelajar yang berkeperluan khas ataupun budak yang berkeperluan khas. Namun Messi berjaya mengatasi masalah-masalah tersebut sehingga menjadi seorang pemain bola yang hebat. Samalah juga dengan kita, calon-calon SPM. Sudah tentulah kamu mengalami pelbagai masalah, keputusan yang tidak bagus, mengalami masalah dengan subjek-subjek yang tertentu. Tetapi ambillah semangat Messi. Ambillah semangat Messi yang mana beliau juga ada masalah tetapi berjaya mengatasinya sehingga berjaya mengotai pasukan Argentina untuk memenangi FIFA World Cup. Jadi untuk SPM tahun ini mungkin semangat Messi ini wajar kita bawa sehingga ke Dewan Peperiksaan. Okey, bercakap tentang pencapaian negeri Perlis, ya. Kita alhamdulillah berkat dengan kerjasama semua, berkat dengan strategi yang kita rancang, berkat dengan support system yang telah kita laksanakan di sekolah-sekolah. Bagaimana pegawai-pegawai kita telah pergi ke sekolah untuk membuat coaching dan mentoring, untuk memberikan motivasi, semangat dan sebagainya. Kita bergerak, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak daripada grade purata negeri 5.16 kepada 4.99. Apabila saya meletakkan grade purata ini, tidak ramai yang percaya bahawa kita boleh mencapai grade purata ini. Tetapi berkat the winning team kita, semua pihak bergabung tenaga, semua pihak membantu kita dan termasuk juga anak-anak ini juga turut membantu kita dan alhamdulillah kita berjaya mendapat 4.99. Dan sudah tentu dengan tagline kita, Go Above and Beyond, kita tidak mahu kekal di 4.99 kerana kita hendak bergerak kepada ranking yang lebih baik. Maka dengan itu kita telah menetapkan bahawa untuk calon-calon SPM 2022-2023, kita hendak mencapai 4.79. Jadi saya meletakkan bahawa kalau kita boleh capai 4.79 ini bermaksudnya legend never die. Bermaksudnya kita akan sentiasa diingati sebagai satu batch, sebagai calon-calon yang telah berjaya membawa negeri Perlis kepada 4.79. Guru-guru anda juga akan diingati sebagai guru-guru yang telah memberikan komitmen anda, memberikan masa anda, memberikan tenaga anda untuk mencapai 4.79. Dan sama-samalah dalam tempoh masa yang sedikit ini, dalam tempoh masa yang begitu kritikal ini, sama-samalah kita berganding bahu, bergerak bersama untuk membantu calon-calon kita ini mencapai 4.79. I would like to say, let's go all out. Seperti mana Messi berkata kepada rakan-rakan sepasukannya, come on guys, we have to go all out for the first half and for the second half to win the championship. Samalah juga, we have to go all out untuk mencapai 4.79 ini. Dan saya mengharapkan terutamanya calon-calon supaya bersedia, supaya kita tidak blackout di dalam Dewan Peperiksaan itu nanti. Jadi alhamdulillah, apa yang saya katakan pada masa sekarang adalah masa untuk kita educate diri kita supaya kita boleh menjawab. Dan setiap daripada kita, wa ima kamu ini sekarang sudah pun mencapai 7 atau 8A, wa ima kamu ini masih belum lagi lulus sebarang subjek, ataupun kamu masih lagi struggle untuk lulus subjek sejarah, setiap daripada kita mempunyai tanggungjawab masing-masing untuk kita mencapai 4.79 tadi. Dan sekiranya kita punya keputusan lebih baik daripada percubaan, saya percaya kita mampu untuk meletakkan negeri Perlis ini di dalam ranking top 5. Itulah yang kita harapkan. Jadi anak-anak, dalam tempoh 45 hari ini, yang pertamanya anak-anak perlu tahu untuk belajar dengan cara yang betul, dengan apa yang kita sesuai dengan diri kita. Contohnya, ada anak-anak yang perlu belajar dengan melihat gambar rajah-gambar rajah. Jadi gunakanlah kesempatan yang ada ini untuk mencari bahan-bahan di dalam internet dan sebagainya. Ada anak-anak yang jenis auditori yang hanya cukup sekadar mendengar.
ada anak-anak yang kinestetik, yang perlu belajar secara membuat pergerakan. Jadi saya juga mengharapkan guru-guru dapat menyediakan platform-platform yang sesuai dengan gaya pembelajaran anak-anak kita ini. Dan seterusnya, okey, saya juga melihat kepada anak-anak perlu tahu. Untuk anak-anak memahami dan mengingati apa yang dipelajari dan untuk menulisnya semula di dalam kertas peperiksaan, ya, sewajarnya kalau anak-anak dapat menerangkan tentang sesuatu perkara itu kepada rakan kamu, maka itulah sebenarnya kamu telah mencapai satu tahap pemahaman yang cukup tinggi dan juga kamu telah mengingati fakta-fakta yang kamu belajar itu pada tahap yang cukup tinggi dan agak mudah untuk kamu menyampaikannya di atas kertas-kertas jawapan ketika di dalam Dewan Peperiksaan. Okey, ini juga contoh-contoh yang menyatakan bahawa sekiranya kita mampu menerangkan sesuatu topik, sesuatu perkara kepada rakan kita, maka sebenarnya kita mempunyai pemahaman yang sangat tinggi. Okey, kepada guru-guru, okey, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kerana keputusan percubaan Negeri Perlis menunjukkan ada peningkatan, tetapi kita masih lagi mempunyai masa yang sedikit, masa yang kritikal, masa yang sebenarnya kalau kita dapat strategikan dengan baik, dapat uruskan dengan baik dan dapat mengadakan program-program yang bertepatan dengan kehendak anak-anak ini, sebenarnya kita boleh membawa perubahan yang agak banyak kepada mereka, kepada keputusan mereka. Jadi untuk tujuan ini, dalam tempoh masa yang ini, berilah kegembiraan pada anak-anak kita. Berikanlah keterujaan kepada mereka agar mereka merasakan seronok untuk datang ke sekolah. Berikanlah kasih sayang yang ada dalam tempoh masa yang ini untuk kita bersama-sama dengan mereka. Bukan sahaja kepada guru-guru yang mengajar SPM, tetapi saya turut menyeru kepada guru-guru lain yang bukan mengajar kelas SPM untuk turut membantu rakan-rakan kita yang lain. Kerana rakan-rakan kita ini sudah begitu letih setelah sekian lama membantu anak-anak ini. Kepada pegawai-pegawai daripada JPN, khususnya person in charge untuk sekolah-sekolah, saya menyeru supaya hadir ke dalam program-program di sekolah-sekolah untuk kita bersama-sama dengan guru-guru ini. Keberadaan kita sebenarnya memberikan motivasi yang cukup baik kepada guru-guru ini untuk terus membantu anak-anak kita untuk berjuang dalam tempoh 45 hari ini. Jadi anak-anak, cikgu-cikgu yang saya kasih sekalian, ya, 12 tahun. 12 tahun adalah satu masa yang cukup panjang. Ya, bermula daripada ketika kita melangkah ke sekolah tadika ataupun prasekolah, sehinggalah sekarang ini kita berada di sekolah menengah di penghujung perjuangan kita. Ya, saya mengharapkan agar kita keluar daripada sekolah ini, yang pertamanya memperolehi sekurang-kurangnya sijil SPM. Bayangkan kekecewaan ibu bapa kita kalau setelah 12 tahun tidak ada sebarang sijil untuk kita bawa dan kita tunjukkan kepada mereka. Itu mungkin kepada pelajar yang dalam kumpulan halus. Kepada pelajar yang lain, ya, berikanlah satu kegembiraan kepada ibu bapa kamu selepas 12 tahun mereka bertungkus lumus menjaga kamu, menghantar kamu ke sekolah, memastikan segala keperluan kamu ini dipenuhi. Okey, jadi itulah saya berharap, ya, agar masa depan kamu akan lebih cemerlang. Dengan keputusan yang cemerlang, saya pasti kehidupan kamu juga akan lebih terjaga dan lebih cemerlang. Dan yang paling penting sekali, ibu bapa kita, hadiah utama yang mereka harapkan adalah hadiah memberikan satu keputusan yang baik dalam SPM ini, kerana disitulah bermulanya perjalanan yang cukup panjang. Anak-anak yang saya kasih sekalian, cikgu-cikgu yang saya kasih sekalian, kita sudah pasti tahu apabila kita hendak memasuki Dewan Peperiksaan ini, sebenarnya kita adalah merupakan pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan yang perlu melengkapkan dari segi mental dan fizikal untuk kita berperang di dalam Dewan Peperiksaan itu.
Dan kelengkapan ini haruslah bermula daripada sekarang. Antaranya, memastikan kita memakan makanan-makanan yang sihat. Memastikan kita ini cukup rehat. Memastikan kita ini konsisten dalam melaksanakan ulang kaji dan sebagainya. Memastikan kita juga ada ruang untuk berekreasi agar minda kita ini sihat, tidak letih dan sebagainya. Namun begitu, anak-anak yang saya kasih sekalian, sebenarnya ada lagi beberapa perkara yang kita perlu laksanakan. Bagi memastikan dalam tempoh masa ini, apa yang kita pelajari ini mudah masuk ke dalam minda kita. Mudah untuk kita mengingat fakta-fakta dan mudah untuk kita menghuraikan. Agar kreativiti kita ini berada di satu tahap yang cukup tinggi. Maka petua saya kepada anak-anak ini, mohonlah kemaafan daripada hari ini kepada ibu bapa masing-masing. Kerana seperti yang kita tahu, syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Saya percaya sekiranya ibu bapa kamu memberikan kemaafan dan mendoakan keberkatan apa yang kamu belajar itu masuk ke dalam minda kamu, saya percaya akan ada impak yang cukup baik. Saya juga mohon kepada calon-calon juga untuk memohon kemaafan, memohonkan keberkatan ilmu daripada guru-guru yang telah mengajar kita. Bukan sahaja guru-guru di tingkatan 5 ini, tetapi guru-guru yang telah mengajar kita mungkin daripada tingkatan 1. Mungkin juga kalau kita boleh berjumpa lagi guru-guru yang di sekolah rendah ataupun di tadika kita untuk memohon keberkatan agar doa mereka ini bersama-sama dengan kita semasa kita berjuang di dalam Dewan Peperiksaan. Ini memerlukan keikhlasan anak-anak. Ya, keikhlasan untuk melaksanakan perkara ini. Letakkanlah ego kamu di tepi, di sebelah dan laksanakanlah memohon kemaafan dan memohon keberkatan ilmu. InsyaAllah keputusan kamu akan lebih baik. Dan jangan dilupakan 5 waktu sehari semalam itu untuk kita tunaikan. Ya, untuk kita tunaikan kerana di akhirnya di dalam Dewan Peperiksaan itu tidak ada lagi ibu bapa kita. Tidak ada lagi cikgu-cikgu kita. Tidak ada lagi rakan-rakan kita yang kalau kita buka kertas soalan itu, kalau kita blackout, kita hanya mampu memohon doa daripada Allah SWT untuk memudahkan kita menjawab segala soalan yang telah diberikan. Jadi, janganlah berhenti berusaha, teruslah berusaha sehingga kamu menghabiskan kepada kertas peperiksaan yang terakhir. Jadi setelah itu, setelah kita mencuba, maka kita bertawakal semoga Allah SWT memberikan keputusan yang terbaik kepada kita semua. Akhir kata, orang yang mempunyai kadar intelektual yang tinggi, orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi, sebenarnya mereka ini lebih kreatif dan inovatif. Sebagai contoh, yang kurang kreatif, yang kurang inovatif akan membeli sebiji pisang dan menjual pisang juga dengan keuntungan yang kecil. Tetapi dengan intelektual yang tinggi, dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, dia akan menukarkan pisang itu kepada bentuk-bentuk lain, ya, dan mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Inilah bezanya, ya, orang yang mempunyai pengetahuan dengan orang yang kurang mempunyai pengetahuan dan kadar intelektualnya juga kurang. Jadi saya mengharapkan, ya, perjuangan ini adalah perjuangan yang masih lagi panjang. Tetapi ini adalah titik tolak untuk kamu, untuk para pelajar, menjadi manusia-manusia yang akan meningkatkan ekonomi negeri kita, meningkatkan ekonomi negara kita dan sebagainya. Okay, saya juga ingin anak-anak melihat kepada 4 peningkatan self ini, iaitu self-belief, kepercayaan diri, self-confident, keyakinan diri, self-esteem, meletakkan diri kita kepada satu tahap yang lebih baik. Dan yang paling penting sekali, sebenarnya motivasi ini adalah yang paling penting. Motivasi inilah yang membawa diri kita untuk kita melaksanakan perkara-perkara yang kita rasakan susah, yang kita rasa cukup tidak selesa pada mulanya.
Jadi sekiranya kamu mempunyai motivasi diri, maka saya percaya all out ini akan dapat dilaksanakan dengan berkesan dalam tempoh 45 hari ini sehinggalah kepada kertas peperiksaan yang terakhir. Ya, jadi motivasi diri ini adalah yang saya harapkan. Apa yang saya mampu beri pada hari ini adalah sedikit semangat dan juga sedikit penjelasan supaya motivasi diri kamu itu dibuka seluas-luas alam untuk kamu melaksanakan apa yang saya cadangkan tadi. Akhir kata, anak-anak sekalian, ya, apa yang menghalang kita sebenarnya bukanlah gunung, bukanlah sungai, bukanlah rimba, tetapi yang menghalang kita untuk mencapai kejayaan itu sebenarnya adalah diri kita. Ibarat Messi tadi, walaupun dia mempunyai pelbagai masalah, tetapi dia berjaya mengatasi masalah itu dan menjadi seorang pemain bola sepak yang sangat tersohor. Akhir kata, keluarlah daripada comfort zone. Kerana semua orang sukakan zone comfort ni. Kerana dia adalah satu tempat yang cukup harmoni, yang cukup cantik, yang cukup selesa. Tetapi sebenarnya comfort zone ini tidak menjanjikan apa-apa kepada kita. Tidak menjanjikan apa-apa pun kepada kita. Jadi seharusnya kita keluar daripada comfort zone ini untuk berada dalam fear zone, learning zone dan seterusnya berada dalam growth zone walaupun dalam jangka masa yang cukup pendek. Tetapi kalau kita gunakannya dengan baik, kita all out dalam 45 hari ini, dalam tempoh peperiksaan ini, saya percaya keputusan kamu akan berubah dengan begitu drastik sekali. Akhir kata, let's go all out guys. Go all out untuk 45 hari dan untuk tempoh masa ini supaya kita tidak blackout. Dan saya mendoakan kesejahteraan, kesihatan dan kematangan kamu untuk menghadapi peperiksaan SPM. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Perlis berada di satu tahap yang cemerlang dan gemilang. #09Educators.